diri dia sendiri. Biarlah usaha-usaha itu diserahkan kepada Allah. Mengikut kadar usaha, Rasulullah tak berusaha. Cuma batin dia hidup, menyerahkan balik. So sampai apa nama tu, Allah berfirman lah di kursi zaman baca. Andai kata kamu meninggalkan aku dalam segala perbuatan urusanmu, maka aku serahkan urusan kamu kepada diri kamu. Bila Allah serahkan urusan kita pada kekuatan diri kita, hancur. Mula buat ni tak kena, buat ni tak kena, perhatikan. Apabila kita menyerah diri, maka Allah kata biar aku uruskan. Maka insya-Allah urusan kita semua cantik je pergi. Kan elok ya. Kalau kita mengiktikadkan aku nak buat itu, aku nak buat ini, memang dia akan jadi orang yang paling sibuk dalam dunia. Meninggalkan apa pula? Tambah dia meninggalkan urusan hubungan hati dengan Allah melalui ibadat. Dia tinggalkan ibadat, dia tak peduli lah apa, solat ni apa lah, langsung lah. Hidup dia macam merah, macam memerbar kan. Jadi, begitulah keadaan dia. Kita tengok sentuh sikit matan ni. Okey, jadi kita tengok matan yang ke-243, Syekh Ibn Athilah. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas dalam dada, sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Okey, maknanya uh, qalbi ni bila kita mendapat ilmu yang bermanfaat, dia akan meluas, dia akan mendatangkan cahaya al-basit. Bila kita beramal, kita rasa tenang, luas, mudah, kan? Tak ada kemelut, bukan kita nak menentang orang, nak mencabar orang. Tapi kalau bila ilmu yang jenis kata orang tu dapat tu, aku nak tibai jin ni, aku nak tibai bomo ni, aku nak ini tak. Jadi bahaya lah. Kemudian apatah lagi yang dalam isu kita berdepan dengan alam malakut bawah ni. Malakut bawah anasir jin, syaitan dan semangsa dengannya lah. Kalau malakut atas, malaikat, parabi dan semua tu. Itu tak sentuh yang tu. Ini ciri yang bawah. Bila berdepan dengan malaikat, berdepan dengan jin apa semua, kita terima jazbah dia walaupun dia di Islam apa semua kan. Kadang-kadang kita jadikan dia penolong. Dalam surah Jin ayat 6 dah terang kan. Sesungguhnya amat salah bagi di kalangan lelaki, di kalangan manusia yang meminta pertolongan jin daripada ketua-ketua jin kan. Bahkan menjadi mereka golongan jin itu bertambah sombong dan jahat. Mana bertambah sombong dan jahat, dia akan jazbah daripada sombong dan jahat dalam Quran itu menyebut, akan kena balik pada orang yang minta pertolongan tu. Ataupun yang berurusan. Itu pasal tuan guru teman, bila dia deal dengan perkara gaib ni, dia tak ada apa-apa negotiation, tak ada. Dia tahu kamu ni memang musuh, aku tak akan layan. Tak ada layan nak buat ikatan apa semua. Kamu berjanjilah apa semua. Kan? Macam-macam lah. Jangan ganggu anak cucu apa semua. Kita deal elok-elok. Benda ni kita tuan guru, dia buat deal, apa nama tu, cara dia berdepan tu, dia membawa al-qahar. Maknanya sifat yang memaksa keluar. Benda-benda tu jangan kita dekat. Pasal apa? Bahkan dalam tuan musyrik teman dulu menasihatkan Qorin pun jangan layan. Walaupun Qorin tu baik. Kata Qorin kembar kan. Jangan layan. Dia kata. Dalam suluk, dalam apa, bila kita layan Qorin tu memang sangkut. Ternyata nusul sangkut. Kan? Ada khadam, betul lagi ada khadam kan. Benda tu tak menerima kan. Bahkan malaikat Muqarrabin Jibril pun, Rasulullah nak masuk ke Hadramaut Sidratul Muntaha, dia pun tak mampu masuk. Apatah lagi jin yang kita duk layan nampak kawan-kawan yang berminat dengan tu. Kita terima, kita bawa bila bawa dalam kita punya takarub, salib dalam perjalanan salib kita tak lepas. Itu mana sampaikan pada orang yang duk kalut jalan-jalan ni. Baru nak menapak dah cerita ni dah membangkang lah ni. Belum cerita habis ni. Dia kata kenapa kita nak bersifat ni dengan jin, kita nak sombong lah. Yang susah nak cakap kan. Tapi dia orang tak duduk dalam jalan tu, tak apalah. Bahkan Allah tak izin pun orang macam tu. Allah halau macam tu. Jadi dia afal lah, dia belah tak minat kita. Macam tu Allah halau, tak apalah. Kita pun angkat tangan, bukan kita punya kerja kan. Allah sehari nak masuk dalam betul-betul dalam ketulusan ni. Bukan satu benda-benda yang mudah kan. Allah chosen. Bunyi macam belagak lah bunyi, tapi memang betul lah. Itu hakikatnya Allah chosen, Allah pilih kan. Betul-betul nak memasukkan asma' dia dalam qalbi ni, tak ada benda lain tu kata teman Qiyah kan.
tak ada dua tiga benang dalam satu jarum. Itu kia orang sufi. Kalau tak faham, oi kat dua tiga benang, baru kuat. Kuat ni jahit. Dah lain ingat. Aku sekeh. Kata. Orang cakap kiam, tak faham. Dia pun cakap sana. Kena ada benang, biarlah banyak sikit. Tanya pula. Mikirnya tahulah aku nak jadi tukang jahit tu memang tak campur lah kan. Orang cerita kiam. Aduh, letih kan. Jadi kena faham betul kan. Tengok kalau tengok kalam Rabi'ah Al-Jawiyah, wali Allah perempuan. Lagi dahsyat demi ketinggian mahabbah. Kita orang lelaki kalau tak boleh kejar. Sampai dalam satu sirah tu, dinisbahkan Rabi'ah Al-Jawiyah dan masuk alam barzah, dia sampai dengan malaikat. Dia mimpi ada orang lain. Dia dah meninggal, dia mimpi. Kemudian wahai Rabi'ah Al-Jawiyah, sahabat dia mimpi lah. Bagaimana keadaanmu? Aku bagaimana kamu menghadapi munkar dan nakir? Dia kata munkar dan nakir datang tanya aku soalan. Marah buka kan. Sampai Rabi'ah menempelak. Wahai malaikat, kenapa Allah Ta'ala? Wahai Allah, kenapa engkau hantarkan wakil? Tanyakan siapa Tuhan aku, sedangkan aku sentiasa bersamamu di dunia. Malaikat tu malu, malaikat tu belah. tak boleh continue berdepan kan Rabi'ah. Di mana kecintaan dia kuat kan. Sampai macam tu dia kata. Apa hantar wakil sedangkan aku kasihmu wahai Tuhan. Macam tu ni nak tunjuk cerita sebenar di sebalik tu. Bila kecintaan pada Allah Ta'ala tu tak ada lagi wasilah. Dia punya kedudukan. Malaikat tu memanglah kata orang hamba Allah. Dia jalankan tugas itu sajalah. Cuma dia nak menisbahkan al-wadudnya, al-mahabbahnya para hati orang yang duduk dalam makam kekasih Habibullah kan. Itu dia cerita. Cuma kita ni tak adalah kita nak mendakwa dakwi. Bahaya pula orang sufi ni mendakwa. Aku dah mertabat Mukarrabin. Aku dah mertabat Habibullah. Aku tak payahlah. Kita yang nak menilai diri kita selama ni. Adakah kita disebutkan oleh benda lain yang kita kasih? Ataupun kita disebutkan oleh Allah-Allah yang kita kasih? Kita akan disebutkan apa yang kita kasih. Itu saja. Kalau dia minat apa nama tu sport writer, itu je. Dia disebutkan oleh writer je. Dia minat dia cerita motor 24 jam. Bola lah. Jadi kita kena farakkan hati kita macam mana. Itu yang kata kita nak tadi status tentang ahli syuhud kan. Ahli syuhud tu dah terpisah daripada benda-benda macam tu. Sebab apa setiap dipandang tu dia memandang kebesaran Allah. Mana masa bila dia nak terfarak kan, tak terputus lah. Dia dengar Allah kan. Jadi dia tengok keduniaan, dia rasa ini Allah hantar dia untuk ujian. Dia okey, dia tenang balik. Nafsu mutmainnah sentiasa terpelihara kan. Ini tak sekejap mutmainnah. Sekejap balik muhalmah. Sekejap balik lawamah. Hancur-hancur balik amarah. Balik layan dunia. Hanyut. Kan? Atau kalau cerita ibadat pun dunia juga. Ini berapa kali ini kalau ni rezeki masuk banyak lah kalau kita main. Itu dunia juga sebenarnya. Walaupun kita hakikatnya kita kena melihat dia kita fakir. Kalau kita dalam fakir tak apa. Kita berbuat sesuatu mengharapkan pertolongan Allah. Itu tak apa. Tapi kalau kita buat sesuatu kerana mencintai sesuatu tu selain daripada Allah, di mana dia disebut sebagai ghairullah, kita akan dikuatiri dia akan mudah terpedaya kan. Apalah lagi dah lah dunia satu masalah, kita layan beralam malakut yang bawah ni. Jadi kita dua hidup ni hidup menarik jazbah yang kotor kepada diri kita. Cuci juga, kotor-kotor juga. Kalau boleh cuci tu banyak, kotor tu makin sikit. Sikit-sikit kita minimize kan. Kita tak ada kata kita nak jadi hebat sekali cuci taubat bersih tu. Woi, bukan. Kehampiran tu lah mutakaruk tu perjalanan. Solid tu perjalanan. Sikit. Kita berusaha dalam kadar kita. Kita mana buka jalan tawajuh, kita buka jalan tarjih, buka jalan suluk, buka jalan apa nama tu untuk pelajaran tazkirah apa yang ada kan. Mengikut itu. Tapi kalau tuan-tuan bercita-cita nak cari pondok, itu tak ada masalah. Nak belajar lebih ke kitab kuning, kitab apa balaghah mantik, itu tak ada masalah. Tapi kebanyakannya kata dia para ahli ulama, biarlah waktu kita muda kita belajar. Pasal apa? Kecerdasan tu. Umur belasan tahun, 20-an, tu belajar pondok. Itu mantap. Tapi kalau kita dah berusia 50, 60, memang payah lah kan. Kata orang tu, itu lebih kepada biarlah kita dalam jalan mendidik hati untuk mengasihi Allah. Dia dah siap, ready dah. Kalau waktu tu nak baca balik, alif bata balik,
Dia jenuh lah kan. Masa boleh lah jenuh lah. Sebab nasihat dari ulama biar waktu muda kan. Memang pemuja lah dalam jalan ini pun waktu bermula berjinak-jinak dah umur 15 dah berjinak dah. Seriusnya umur 20. Antara 14, 15 tu sampai 19 duk layan lah silat dah sekejap itu sekejap itu. Mengkaji mengkaji kata kitab baca. Itulah tu keadaan kita. Jadi masing-masing punya jalan takdir. Tapi sebaiknya begitulah kita susun diri kita, juzuk-juzuk diri kita ni. Jangan terpedaya dengan dunia kan. Kalau dah ada yang dah lepas-lepas tu cerita lain lah. Kita masuklah dalam pengertian taubat kan. Berapa minit dah ni? Ada tak? 4 minit. Baik-baik. Okey, jadi 4 minit ni kita tak payah sentuh dalam sangat lah. Cuma buka untuk pertanyaan dan apa nama tu. Tak apa nak share pengalaman ke. Tak apalah. Boleh. InsyaAllah. Pertanyaan apa yang berkaitan dengan jalan ni kan. Boleh sambung. Kalau jadi tak apa. Dan apa? Macam mana cerita Dindan? Ya, dia kelebihan dia waktu kita dapat dalam beramal. Saya bukan cerita ilmu kitab ni. Ilmu kitab panjang. Membersihkan kolbi, mendekatkan apa kita dengan kasyaf. Sedap-sedap lah teman boleh buat cerita. Kan? Bagaimana kita boleh nampak cahaya kolbi terang menerang. Tapi masalah sekarang ni buat tu terang mana? Sebab besok dalam tawajuh, dalam suduk, mereka tak tanya teman. Mereka akan ceritakan teman pengalaman mereka dalam beramal. Apa yang mereka dapat? Apa yang mereka nampak? Teman akan tanya mereka pula. Gitu jalan ni. Dia bukan macam mereka belajar kat masjid, ke belajar kat pondok. Itu boleh. Google pun sekarang dapat. Apa keluar fikir hati? Keluar. AI pun boleh jawab. Kalau tengok AI, macam-macam dia boleh jawab kan. Dia kutip data. Jadi, ini berbeza sikit lah. Kamu tu terangnya. Sebab apa? Manusia ni kalau tak ada kelebihan, dia tak nak amal. Dia tak ada kelebihan, dia tak nak amal. Dia kata buat apa? Allah Ta'ala mesti bagi kelebihan. Jadi kita dengan Allah macam mana? Kurang ajak kan? Tak kurang ajak. Allah Ta'ala bagi nafas, bagi jantung, bagi paru-paru, bagi buah pinggang elok. Dia boleh berjalan, boleh apa, melihat. Itu pun dah cukup kelebihan lah kan. Tapi kita tuntut lagi. Nak zikir, nak rasa apa nak. Dia kita beramal dulu. Tunjukkan kita punya kefakiran dengan Tuhan. Tunjukkan kerendahan hati dengan Tuhan. Allah akan bagi kan. Yang kita mata ni nak cakap kelebihan apa? Mereka boleh datang menapah elok, apa semua berfungsi darah elok. Mau pinggang pun elok, fungsi JFR pun 60 kata. Teman dia tinggal 5 ya. Macam mana? Lah gitu. Jadi kita kaji gitu, kita merenung kan. Gitu keadaan dia. Jadi begitulah. Maknanya beramal ni amal dulu. Dan nanti akan nak melihat berbagai kelebihan. Tu biasalah soalan tu daripada newbies tu teman dah hadap. Jenuh lah. Tak ada masalah. Ada jawapan lah. Dah ada jawapan. Dah ada jawapan dia. Dah skema dah. FAQ dah ada. Cuma tak masuk dalam ni lagi. Dia biasa-biasa lah persoalan tu. Cuma kelebihan ni selalu orang fit. Orang fit selalu tanya. Bukan salah. Cuma mereka dah duduk lah ni. Mereka dah umpama transform kan. Umpama transformer tu daripada lori dia jadi robot dah. Dia dah bertukar kan. Jadi begitulah keadaannya. Mereka beramal betul-betul. Sebab tu tengok status mereka macam-macam wirid. Tak yang nak wirid ada kan. Sekarang ni kalau teman tanya wirid tu apa dia punya natijah apa. Huraikan dia punya tu kan. Lagi sangkut nak jawab pula kan. Dia punya jazbah macam mana. Adakah dia mendatangkan warid yang jenis apa. Al-Basit ke, Al-Qabid ke. Pelbagai bentuk warid ada pelbagai jenis macam menu makanan. Barat macam mana kan. Apa nama tu, beef stick, chopstick semua. Kalau menu orang kampung pula Minang lain. Chopstick pula lah. Beef stick. Jadi dia bentuk-bentuk tu, bahkan itu hidangan secara fizikal dah macam-macam. Apatah lagi cerita hidangan maknawiyah berbentuk zauqiyah kan. Lagi macam-macam. Kita nak fokus satu dulu. Nak fokus satu dulu. Mengkaji satu. Lama-lama dia akan berkembang. Berkembang. Cuma meletakkan hati istiqamah supaya mata kita, selera baca indera kita ni jangan terlalu rakus. Kata dalam jalan ilmu ni pun ada rakus dia. Ada dia punya gairah dia, ada punya syahwat dia. Jangan ingat yang nafsu biasa ni. Dalam beramal pun. Itu yang hasilnya apa kita tengok. Kat tepi session bar duduk seorang pendek.
tahu seorang la ilaha illallah. Sekali lagi dia bawa parang, dia kejar orang. Ada gila isin dekat dekat apa ni apa? Dekat KL berlaku kan. Dia tetak orang. Allah, dekat apa tu stesen LRT mana tu baca. 4 5 tahun sudah punya cerita lah. Bila tanya-tanya dia sebut nama Allah apa semua. Aku Muhammad lah. Dah kan fitnah pada orang Islam kan. Apa ni sebut nama Tuhan tapi buat tetak orang. Itu amalan yang mengarut lah. Itu Tuan Guru melarang. Kalau ini saya cerita tuan-tuan. Dalam suluk dilarang beramal yang wirid-wirid lain. Disuruh tekan dengan zikir yang dapat tu dalam jazam ni. Lalu zikir tak qalbi tu. Besok dah naik baru dia ubah zikir lain. Dia tak suruh apa nama tu amal yang wirid Ismu Azam lah apa Asma Husna ke. Dia bukan larang mutlak. Dia larang kata waktu yang tertentu saja. Waktu suluk saja. Supaya jazbah tu terkawal kan. Terkawal. Banyak kejadian pelik lah nak cerita waktu suluk. Tapi sebabkan kita buat recording kan. Terlakat kan. Jadi tak susah nak cakap on air. Kita biarlah kita. Kalau datang tahajud termahuran sikit-sikit lah. Kan. Itu. Semua istiqamah tu penting lah. Janganlah. Bulan ni datang tu tahun depan 2028 baru datang pula sekali. Letih lah. Beristiqamah kan. Kedudukan. Kita pun dekat-dekat sini je kan. Kalau dari Sweden, Kanada, Toronto tu mungkinlah. Ada seorang kawan teman daripada Kanada datang. Ada 2 orang kan Toronto. Orang orang ni kan bangsa Morocco lah. Jenuh memang speaking. Kan? Boleh dia nak cari kamu sebab apa jazbah, apa je nak cakap. Apa nama tu, pleasure lah. Macam ni. Tapi berjaya lah fahamkan dia. Duduk teman so ni tuamkan apa semua. Tak tahu Allah Alam dia beramal ke ada rezeki dia lah. Jadi kalau tak ada masalah lagi kan? Tak ada. Okay, baguslah tanya tu bagus. Apa nama? Tak ada jadi kita tutup majlis tu. Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfir li innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma salli. Mohon ambil gambar orang dalam online lah. Ah. Amin. Okey. Baik, sebelum bersurai, kalau boleh minta tuan-tuan untuk buka kamera lah. Kita dah lama tak bergambar. Mungkin kita boleh bergambar sekejap. Terima kasih Abang Ijat. Sekejap dia.